Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita sambung dengan tajuk 3.2 daya saling tindak antara konduktor pembawa arus dengan medan magnet. Okay, bagaimana kipas berfungsi? Macam ni kipas ini boleh bergerak, berputar. Terlebih dahulu kita lihat hasil pembelajaran yang pertama, menghuraikan apa yang berlaku kepada satu konduktor pembawa arus dan satu medan magnet. Yang kedua, melukis corak medan magnet paduan yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Yang ketiga, menghuraikan bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya. 4. Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, peraturan tangan kiri filamin, kita ada 3 jari yang digunakan, iaitu ibu jari, jari tunjuk dan jari tengah ataupun jari hantu. Ibu jari mewakili arah daya, jari tunjuk kamu mewakili arah medan dan jari hantu tu mewakili arah arus. Okey, bagaimana nak tentukan arah? Arah daya yang bertindak pada konduktor pembawa arus ni. Kufra yang tidak bertebak ni, dia pergi ke kanan atau ke kiri. Mula-mula sekali kamu perlu tentukan arah arus. Yang warna merah ni arah arus. Manakala warna biru ni adalah arah medan. Jadi, bila kamu lukis, arusnya bergerak ke dalam. Okey, ini arus. Okey, daya, utara, selatan. Okey, utara, selatan. Jadi kamu ambil jari kamu, ibu jari ni masuk ke arah dinding. Maksudnya kalau komputer kamu ke arah dalam skrin komputer. Manakala utara selatan, kuku kamu ke atas dan ibu jari akan memberi arah ke kanan. So ini adalah daya. Okay, jadi arah daya ni boleh diubah sama ada kamu ubah arah arus ataupun kamu ubah arah medan. Kalau kamu ubah arah arus, medan tetap agak-agak daya tu arah ke kanan atau ke kiri. Kamu cuba buat. Okay. Apakah akan berlaku jika ada dua arus berlainan arah? Arus yang mengalir dalam medan magnet. Bila ada satu masuk, satu keluar, jadi medan magnet itu ataupun ada satu daya yang bertindak yang menyebabkan putaran. Okay, kesan putaran pada gegelung yang membawa arus, iaitu dua arus yang berlainan arah dalam medan magnet. Kamu lihat di sini. Okay, kita ada konduktor AB, kita ada konduktor CD. AB ni kalau kamu lihat arusnya adalah keluar. Okey, ni arusnya keluar. AB arus keluar. So kamu ambil jari ataupun menggunakan peraturan tangan kiri filamin,
jari kamu arahnya keluar, utara, selatan, maka kamu akan dapat dayanya ke atas bagi AB. Manakala bagi CD, arus masuk. Kalau kamu tengok arus masuk di CD ni arus masuk. Bila arus masuk, kamu dapati jari kamu akan arah ke skrin komputer kamu. Utara, selatan, jadi dayanya akan ke bawah. Maka kamu akan dapat bentuk gabungan ataupun medan lastik. Ni yang panggil medan lastik. Ada dua daya. Di sini satu arah atas, satu arah bawah. Ini yang menyebabkan berlakunya putaran. Di sini putarannya adalah mengikut jam. Jadi apakah kesan yang dihasilkan apabila dua arus berlainan arah masuk di dalam medan magnet? Ia akan menghasilkan putaran. Macam mana kita nak lajukan putaran ni? Kita boleh tingkatkan arus yang mengalir. Kita kuatkan magnet nadur. Kita guna yang magnet nadur yang lebih kuat. Dan kita tambahkan bilangan gegelung, lilitan gegelung. Itu adalah untuk menambahkan laju. Okey, aplikasinya ada dua, ammeter dan motor arus terus. Okey, ini adalah struktur ammeter yang terdiri daripada keras besi lembut yang di tengah, magnet kekal yang dalam bentuk silinder. Okey, kemudian kita ada jarum penunjuk. Kemudian kita ada bearing dan di sini kita ada dawai yang berpintal. Yang dia bertindak sebagai konduktor membawa arus. Apabila kita sambung ammeter ni pada bateri, arus mengalir menerusi gegelung. Gegelung akan mengalami kesan putaran, menyebabkan jarum penunjuk terpesong. Okay, jarum penunjuk akan terpesong lebih banyak untuk menunjukkan bacaan lebih besar apabila arus yang mengalir adalah tinggi. Antara 1 ampere dengan 2 ampere. So 1 ampere lebih kecil daripada 2 ampere. Maka pesongan yang 2 ampere itu lebih besar. Spring berfungsi mengembalikan jarum penunjuk ke tempat yang asal apabila tiada arus yang mengalir. Okey, bagi motor arus terus. Ini motor arus terus. Kita ada commutator. Commutator. Kemudian kita ada berus karbon. Okey, kita ada Swiss. Kemudian kita ada magnet kekal dan di sini ada gegelung dawai. Okey, komutator ni memutarkan gegelung dawai secara bebas. Apabila Swiss dipasang, Swiss mengalir daripada positif ke negatif. Okey, berus karbon menyentuh komutator ni, maknanya ada arus akan mengalir masuk dalam gegelung dawai. Kemudian dia akan keluar balik. Okey. Apabila arus mengalir, daya saling tindak antara gegelung pembawa arus dengan medan magnet akan menghasilkan daya putaran yang memutarkan gegelung itu. Okey, bila kita pasang, komutator ni berpusing. Bila dia berhenti pada yang terputus ni, terkena berus karbon, maksudnya di situ arus terputus. Mana tak ada arus yang mengalir. Tapi motor ni terus berputar. Sebab apa? Sebab adanya inersia. Okay, pada setiap separuh putaran, kedua-dua komutator bertukar sentuhan dengan berus karbon bagi memastikan arus yang mengalir ke gegelung dalam sentiasa bertentangan. Okay, bagaimana kita nak menambahkan kelajuan sebuah motor? Kita tambahkan arus, kita tambahkan kekuatan medan magnet, kita tambahkan bilangan lilitan dan kita tambahkan luas gegelung.
So, saya harap jika ada penerangan ni anda boleh faham dan akan cuba membuat latihan yang akan saya sertakan. Sekian, terima kasih.